Hi guys, welcome back to my channel. I'm so sorry. Okay, untuk video kali ini, saya memang sangat excited, sangat sebab saya baru je habis membaca one of my favorite author punya book yang baru kita orang dapat dalam 2 atau 3 minggu yang lepas, iaitu Selamat Tinggal Purnama. So just look at it, embrace the cover. It's so beautiful. So untuk video kali ini saya akan buat review untuk Selamat Tinggal Purnama pertama, strain pertama, dan juga Selamat Tinggal Purnama strain yang kedua. Macam biasa, kita akan lihat kepada 5 kriteria utama, iaitu yang pertama kita akan lihat kepada sinopsis cerita tersebut, yang kedua kita akan lihat kepada cover buku, yang ketiga kita akan lihat kepada ketebalan buku, yang keempat kelebihan serta kelemahan, dan yang kelima kita akan lihat apakah rating yang saya berikan untuk setiap buah buku ini. So without further ado, let's dive in to the first book, which is Selamat Tinggal Purnama strain yang pertama. Okey, untuk buku strain yang pertama ni sebenarnya ia menceritakan tentang seorang artis yang terkenal. Okey, it is a fiction book, tapi dia memfokuskan satu isu yang sangat berat, which is mental health awareness. Okey, so berbalik semula kepada penceritaan buku ini. Penceritaan buku ini mengisahkan tentang seorang artis yang terkenal yang diberi nama Latif Purnama. So Latif Purnama ni adalah yang legend sekali. Kiranya kalau dalam waktu sekarang ni kita boleh setarafkan dia dengan ahli BTS lah kiranya, dia punya popularitinya. Dalam mengecapi setiap populariti tersebut, ada sesuatu yang Latif Purnama perlu untuk korbankan, which is dia punya privacy life, dia punya orang kata kehidupan. Dia perlu untuk menjaga hati semua orang, semua pihak. So untuk kelangsungan hidup dia lah. Dan pada waktu ketika itu, Latif Purnama ini hidup dalam satu dunia, dalam satu negara yang setiap orang diklasifikasikan atau dikastakan mengikut jalur leher mereka. Okey, saya tak nak cerita banyak-banyak. You guys kena baca buku ni untuk tahu bagaimana kasta tersebut diperingkat-peringkatkan. Okey, yang ni cerita pasal buku yang pertama lah. Dan dunia tersebut mereka sangat penting untuk setiap orang mengumpul kredit-kredit yang tertentu bagi menjamin kelangsungan hidup mereka. Dan ada satu orang kata limit, sekiranya mereka tidak mencapai limit minimum untuk sesebuah kredit tersebut pada jalur leher mereka yang ditentukan oleh warna, mereka akan di-shutdown lah, kiranya macam mati secara tiba-tiba. So cerita di sebalik buku pertama, iaitu strain yang pertama lah. Okey, untuk buku yang kedua pula, buku yang kedua adalah sambungan kepada buku yang pertama. So by hook or by crook, orang memang kena baca yang pertama untuk tahu apakah perjalanan cerita yang kedua. Okey, untuk buku yang kedua, sebenarnya dalam buku yang pertama terdapat banyak sangat ujian yang perlu untuk dihadapi oleh Latif Purnama. Okey, dia tak boleh hidup macam orang biasa. So beberapa siri ujian yang perlu dihadapi oleh Latif Purnama ini perlu untuk dihadapi lah. Okey, sebagai bayaran untuk setiap populariti yang dikecapinya. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk menghilangkan diri selama setahun. Daripada segi skandal, daripada segi permasalahan yang berlaku pada ketika itu yang menyebabkan flop gila teruk-teruk. Okey, pada ketika itulah dia cakap dengan diri dia, okey, why not, I need my life back. So dia berhenti sekejap bersara untuk satu jangka waktu yang lama jugalah, iaitu setahun. Namun atas dasarkan hidup, okey, dia pun dah ada keluarga, dia perlukan duit, dia perlukan kredit yang mencukupi untuk menyara keluarga dia. Nak tak nak, Latif pertama ini perlu untuk tap into that industry again. So dia kena buat album lah. Jadi Latif Purnama akhirnya muncul dengan album yang kedua, iaitu bertajuk strain kedua. So strain kedua ini, okey, lagu-lagunya lebih menjurus kepada perasaan yang dilalui pada ketika itu. Ada lagu bahagia, ada lagu yang depressed, yang sedih dan juga sebagainya lah. Dan di sebalik karya-karya yang telah pun dilakukan, yang telah pun dibuat dalam strain yang kedua ni, ada maksud-maksud yang tersirat dan juga yang tertentu. So ini adalah sinopsis untuk kedua-dua buah buku ini. Kalau kita lihat kepada cover buku dia, okey, kita lihat pada cover buku dia,
Timmy Abdullah tak pernah untuk mengecewakan fans dia lah, especially untuk setiap masterpiece yang dikeluarkan. Okey, untuk setiap buku-bukunya ini, cover dia akan buat sendiri, dan ini adalah hasilnya. Kalau korang cantumkan kedua-dua buah buku ini, korang akan tengok satu macam cakra padat, right? Okey, mempunyai 1001 makna, 1001 orang kata cabaran yang tertumpu dalam industri seni dan juga muzik lah. Okay. Untuk kriteria yang kedua iaitu ketebalan buku. Untuk strength yang pertama kita ada lebih kurang 307 muka surat, manakala strength yang kedua adalah 292 muka surat, which is very convenient and also standard size of ketebalan. Kalau nak diikutkan, kedua-dua cerita ini boleh je digabungkan, sebab nak diikutkan memang satu cerita pun tak ada asing-asing antara satu sama lain. Tapi mungkin Timmy Abdullah memikirkan tentang sama ada senang, mudah ataupun convenient untuk dibawa ke mana-mana oleh pembaca-pembacanya, maka displitkan kepada dua buah buku, iaitu yang pertama dan juga yang kedua. Okey, settle kepada ketebalan buku, kita lihat kepada kriteria yang ketiga, iaitu kelebihan. Untuk buku ini, kelebihan dia saya tak tahu macam mana nak cakap. Kelebihan dia adalah yang pertama sekali, bahasa yang digunakan adalah sangat mudah untuk difahami, sangat innocent, sangat orang kata macam ada satu perasaan tau yang dinukilkan di setiap perkataan tersebut. Dan setiap perkataan yang ditulis oleh Timmy Abdullah ni, dia orang kata macam meresap ke dalam jiwa. Kita tahu apa perasaan setiap bait dan juga setiap perkataan dalam setiap ayat yang ditulis tersebut lah. Itu yang saya suka tentang buku-buku Timmy Abdullah. Yang kedua, ending dia yang sangat mind blown gila. Okey, dan saya nasihatkan kepada anda semua, okey, dalam buku sprint kedua lah, make sure untuk sediakan tisu, sebabnya di akhir pengakhiran dia ni, saya tak boleh nak cakap banyak, saya menangis gila-gila teruk tau. Dan kelebihan yang terakhir sekali yang saya dapati adalah buku ni sangat bagus dalam mempertengahkan pandemic mental illness lah. Okey, macam mana orang-orang kita boleh menyelami kehidupan orang-orang yang menghadapi mental illness ini, apa yang sebenarnya diorang fikirkan, kenapa mereka tergamak untuk membunuh diri dan sebagainya. Dalam konten yang diketengahkan sangat berat lah. Make sure you guys kena orang kata macam prepare untuk menyelami tentang ini. First, memula saya memang tak tahu apakah yang ingin diketengahkan oleh Timmy Abdullah dalam buku yang terbaru beliau lah. Tapi once dapat saja, bila saya baca sinopsis belakangnya, saya rasa sangat sedih, sebab inilah yang perlu untuk kita memahami, untuk kita selami apakah yang ada dalam fikiran mereka semula. Okey, saya bacakan. Ini ada keseluruhan cerita dan apakah yang menyebabkan Timmy Abdullah berhasrat untuk menulis buku inilah. Chester Bennington, Sully Avisi, Hara, Robin Williams, Kim Jong-hyun, Marilyn Monroe dan Kurt Cobain. Kesemua selebriti terkenal ini ada satu persamaan, pengakhiran hidup yang tragis, iaitu merangkut nyawa dengan tangan sendiri. Such a waste of talent, achievements, popularity and even wealth, bisik hati aku. Namun aku tidak membuat konklusi. Aku cuba menyelami kehidupan mereka. Aku cuba fahami apa yang mereka lalui. Aku cuba melihat mental illness dari sudut yang berbeza, bukan semata-mata depresi. Lalu tanggapan aku berubah sepenuhnya. Maka lahirlah buku ini, ditulis oleh Timmy Abdullah. So, bagi saya, beliau sangat macam bukan senang untuk mengetengahkan satu topik yang sangat berat supaya difahami oleh orang lain, sebab topik ini sangat kontroversial juga, tapi beliau berjaya untuk memberi dan juga menyentuh hati-hati pembaca-pembaca sekalian di luar sana lah. Jadi untuk kriteria yang terakhir sekali, iaitu rating, okay, saya berikan 4.5/5 for both books. Okay, saya memang sukakan dia, dan cuma konten dia yang sangat berat, dan memang itu fokus utama Timmy Abdullah dalam mengetengahkan atau memfokuskan satu isu
dan juga satu orang kata satu permasalahan dalam society kita lah. Jadi kudos, okay, congratulations Sultan Abdullah. Saya memang tak sabar nak tunggu hasil karya beliau selepas ini, especially untuk Empire punya books, okay, buku siri Empire, sebab saya adalah peminat setia Empire punya buku. So saya tengah menunggu buku ketiga beliau, dan juga dikatakan ada sambungan untuk siri jalanan. So I hope I can get it soon, as soon as possible. So saya rasa itu saja untuk video kali ini. Okay, kita akan berjumpa dalam video yang akan datang, insyaAllah. XOXO.